Tunggu orang masuk. Telan dulu fish oil. Nampak gambar okey. Nampak okey? Suara ada. Suara ada? Suara Dura okey? Gambar Dura okey? Suara okey. Cuma kat skrin ni gambar blur. Mungkin line Okey, tapi line suara okey. line tu. Tapi suara ada. Hai Is, Is muka Dura jelas tak? Kita ada. Selamat datang Is. Hafizul. Siapa lagi kita ada? Is, Dura cantik tak? Kita ada fan Dura kat sini. Eh, tunggu tunggu sekejap. Bagi orang masuk dulu. Selamat datang Jamal. Siapa Jamal? Jamal. Muka Dura tak? Alamak. Line kot. Tapi suara dengar je kan? Yang penting suara lah. Okey, okey. Eh, Selamat datang Farah Izzati. Ini semua fan Dura ni. Anis. Anis anak Anis murid Tina. hero. Semua muka dia ni smooth. Takkanlah tak smooth. Siapa tak clear Fizul? AJ. Dure. Suara Suara jelas jelas. Dura. Baik Is. Terbaik. Okay. So masa dah 10:19. Okay. So suara okey. Gambar dia macam start. Tapi Dura dengar ke? Dura dengar. Okey. Hai, Sebab gambar Hai Ima. sebab gambar dah tak gerak. So tak apa, janji suara gerak. Okay. So kita mulakan lah. Okay. Assalamualaikum dan pagi kepada semua audiens Sembang Santai Don pada Jumaat hari ini. Don clear, okay, Dura tak jelas. Okay. So saya ingin introduction lah. So apa rancangan Sembang Santai Don ni? Sembang Santai Don ni hanyalah IG live dan saya buat setiap Jumaat malam dengan invited guest berbeza dengan topik yang berbeza. So untuk minggu ni sahaja saya buat special edition. So tadi first live kita dah bincang tentang teknik IG marketing dengan Azli Abdul Muah iaitu manager Key Studio. Untuk live yang kedua saya bersama dengan personal shopper Dura dengan tajuk personal shopper ruang pekerjaan. So Dura boleh intro sikit takruf. Ramai fans Dura ni. Selamat datang. Dura dengan suara Don putus-putus rasa lain aku kuat. Tapi tak guna Google Paris, guna Maxis dah sekarang. Tak dengar? Saya dengan suara putus-putus. Saya rasa lain saya tak boleh. So, siapa yang keras sekarang? Cuba komen geng. Siapa keras? Dura ke Don keras? Cuba cakap. Asal suara ada. Cuma gambar je lah tak gerak. Suara Dura ada. Suara Dura jelas. Tak putus-putus. Okay, suara okay. Intro lah. Okey. Ke siapa Dura? Alamak, suara Dura tak jelas. Tempat kena bantu. Ataupun nak tukar wifi ke? Baik. Baiklah AJ. AJ Kanda. Sekejap Dura try keluar. Sekarang dah Tak apa okey tak? keluar dulu. Dah suara okey. Gambar je tak gerak. Sekarang dah okey. Tukar tempat. Sekarang okey ke? Suara ada je. Sekarang okey tak? Suara ada. Tapi gambar je lah. So tak kisah sangat. Suara ada.
Tapi dengar tak Don? Dura dengar dah putus-putus. Putus-putus. Ah, tapi dengar kan? Dengar. So, intro lah. Dengar tak? Dura? Oh, sudah. Hello. Ah, okay, dengar. Intro Dura. Dengar. Dura? Dura dengar. Cakap intro. Perkenalkan diri Dura. Dengar. Ya Syarid. Abang pun idola agak Abang Syarid ni. Dura gerak lagi, pindah lagi. Panjat bumbung. Sekarang kita. Okey. Dengar suara. Nampak looking lah. Tak apa. Suara dengar je. Suara dengar tak? Suara Don. Dengar tapi dua dengar putus-putus. Kalau dengar kita just continue je. Kata tu. Dura sekarang message. Oh, baru tukar telco. Kena keras. Tukar telco lagi. Keras. Dura hilang dari radar. Dia request balik. Sebut apa no? Okay. Dengar. Sekarang kita. Kita pakai Facebook tu. Facebook Okay. tak boleh. Apa? Boleh dengar tak suara? Sekejap, teruskan. Suara dengar Password IG apa? Dengar tak suara? Tunggu ya. Dura tengah selesaikan masalah negara. Okey ke? Okay. Dengar suara. Okey, sekejap. Mikrofon Okay, so selamat datang siapa ni? Fahimah, Dalila, Syami. So kita tunggu guest kita. Dia ada technical line problem. Siapa yang ada kat live ni? Selamat datang Sophie. Tengah sempatlah chat sekejap tadi Syami. Okay, dengar suara. Macam better. Sekarang dah okey tak? Sekarang suara jelas. Gambar pun okey. Dengar suara.
Dengar suara? Sebab 2 bar. Sekarang Dengar okey tak? tak? Okey. Dengar tak suara? Hello? Hello? Jura tak dengar ke? Bismillah, bismillah. Oh, ramai fans Dura masuk ni. Sekejap Dura ada masalah line sekejap. Submit. Selamat datang Miss Sabrina Alia. So ada personal shopper ke kat sini? Dan join live malam ni ada personal shopper ke? Saya sendiri personal shopper lah. Okay. Clear tak? Clear. Suara dengar tak? Suara dah dengar? Dengar. Okay. Clear kan? Okay dah. Betul lah clear? Dah. Okay, so Dura dah Sorry. Dura ramai fans Dura kat sini Okay dah. Boleh continue. Ramai follower Dura ni. Okay, so I just start balik intro siapa Dura. Okay dah. Dah Okay dah. Intro lah. Siapa Dura. Dengar tak? Hello? Okay, introduction. Okay, intro. Dengar tak? Dengar jelas tak? Tak putus kan? Oh, suara lambat Okay, nama saya Dura Nur Nazira. Orang panggil saya Dura atau dekat IG orang kenal saya sebagai Dure. Saya belajar di UIA, ambil course Econs, Economy, third year. Saya baru mencebur dalam bidang personal shopper ni since PKP ni lah, baru-baru ni. And then saya baru cebur dalam bidang personal shopper ni lah. And also macam saya pun ada wujudkan satu Instagram IG saya untuk personal shopper. Kalau sebelum ni siapa yang dah follow saya ataupun saya ada save contact dekat WhatsApp, lagi rancak lah diorang tahu lah macam mana progress personal shopper saya. Sebab saya banyak update dekat WhatsApp. Dekat IG tak sangat sebab saya dah dapat baca target customer dekat IG tu kurang sikit. So selain daripada tu umur saya rahsia lah tapi tak grad lagi. Tahun 3 kuliah Econ CYA Gombak. Okay. So rupanya baru lagi personal shopper. Gaya macam dah lama. Mana dia? Newbies. Tertipu. Okay. So so kita dah kenal lah kita punya guest Dura. Okay. Boleh tak share apa personal shopper ni dan maybe dia punya asal usul ke, dia punya sejarah, sebab tak tahu personal shopper ni sebenarnya asal dia mana sebenarnya. Boleh tak? Faham. Okay, dia first macam dia tahu. Dura sebenarnya tak tahu pun personal shopper tu ada wujud dekat dunia ni. Cumanya Dura seorang yang suka berjalan. Dura sangat suka pergi shopping mall. Walaupun tak beli apa-apa, Dura memang kaki jalan. So apa yang Dura fikir masa tu, Dura macam fikir kalau aku suka jalan, apa yang boleh mendatangkan duit daripada suka jalan ni. So bila fikir balik, kalau kita buat personal shopper, lepas tu Dura ekonomis yang sepisi suka nombor tau. Dura boleh, kalau macam ibu kata nak beli biskut Jacob satu tin tu, okay, Dura dalam kepala boleh bayang Giant harga berapa, Tesco harga berapa, Maidin harga berapa, Aeon harga berapa, memang harga tu senang tangkap lah. So macam start daripada situ, Dura jadi alert barang apa yang murah di pasaran. So macam Dura fikir, why not Dura buat personal shopper, Dura buat group personal shopper Dure dekat WhatsApp. Dimulakan hanya dengan adik ibu dengan kakak saja. And then after that kita orang spread link tu, spread and alhamdulillah sekarang dah cecah 100 orang. So start daripada alhamdulillah. So start daripada situ macam personal shopper tu macam Dora fikir, okay kalau kita keluar, kita buat personal shopper, bila kita balik, dia ibarat macam kita punya duit minyak free tapi kita dapat duit lebih. Faham tak?
Itu macam alang-alang macam tu lah. Lepas tu lagi satu macam niat Dura buat personal shopper first memang nak orang dapat barang murah. Kalau korang follow personal shopper Dure ataupun korang tahu tagline Dura, dengan ekonomi semua kena murah-murah. So memang Dura kalau boleh nak make sure korang semua kena dapat barang discounted. Itu Dura punya aim. Macam Dura seorang yang penjimat. So disebabkan Dura seorang yang penjimat, Dura rasa semua orang kena jimat juga. Macam why not kita tolong orang untuk dapatkan barang yang murah juga. Kan? Betul tak? Betul? So Dura ni dah macam brochure Tesco, brochure Giant lah. Kalau nak beli dia macam brochure lah. Tapi dia punya tadi dia punya tagline tu jalan-jalan dapat duit. Betul. Tagline tu. Jalan-jalan duit minyak free. Macam tu lah. Gila kau. Siapa nak bagi? Betul. Okay, so kita dah tahu sikit lah personal shopper ni macam mana kan. Dia macam mana boleh start tu. So pengalaman masuk personal shopper ni, mungkin kena marah ke sebab lambat ke, barang rosak ke, ataupun macam pening. Faham? Okay. Kalau macam personal shopper ni, dia akan gerak by trip tau. Contohnya macam Dura nak pergi IKEA, Dura akan open, kita akan pergi trip. Contohnya hari Sabtu ni, pukul 9 kita akan buat trip. So semua orang kena order. Kalau Dura tak berani guna duit sendiri dulu. Dura akan minta orang bagi duit dulu. Kalau macam Dura tak nak bayar service charge dulu, bila dah hantar barang baru bayar service charge pun tak apa. Yang penting barang tu diorang bank in dulu. Sebab kita tak naklah orang order beratus-ratus, sebab diorang order ada yang ribu, ada yang ratus. So macam kita tak naklah kita yang dahulukan duit sekali lari macam duit kita kan. Lepas tu macam pengalaman lain, kalau lambat, biasa pengalaman saya Alhamdulillah so far okey lah sebab baru kan. Ala kena marah pun sebab dia minta tolong belikan plastik sampah. Lepas tu dia nak minta balik sampah paling dia nak minta plastik sampah paling murah. Tapi dekat IKEA tak jual plastik sampah. Lepas tu pergilah beli dekat DIY. Dah beli dekat DIY yang murah pun kena marah. Dia kata, kenapa tak tanya dulu? Saya nak lagi murah. So sampai sampah. So macam kita nak tak nak customer is always right. So kita cakap lah dengan dia, IKEA tak ada plastik sampah. So dia nearest yang kita boleh carikan dekat DIY. Tapi kita dah carikan yang paling murah. Tapi salah saya juga lah, sepatutnya saya tanya dia kalau plastik sampah DIY nak tak? Okey tak? Macam tu lah. Tapi macam it's okay. Pengalaman tu yang akan mematangkan kita, betul tak? Ada yang customer so far okey lah. Customer masih balik baik lagi. Belum jumpa lagi customer-customer yang garang, yang macam ganas. Belum lagi. Macam bapak-bapak, pakcik-pakcik. Tak ada. Okay. So personal shopper ni dia macam mana? Jadi kalau kita buat bisnes, kita tahulah orang tu jual apa kan. Macam dia jual kambing ke, jual kerepek ke kan. So macam personal shopper ni apa produk ataupun servis yang korang tawarkan? Ataupun semua benda korang beli? Kalau faham, kalau macam personal shopper ni, ada orang dia ada duit banyak, dia beli dulu benda tu. Tapi kalau macam setakat ni Dura dia juga nak follow personal shopper lain. So personal shopper lain diorang biasanya diorang ada memang private sale. Private sale tu contohnya macam Viper yang slip tu kan, diorang akan ada private sale khas untuk personal shopper saja. Kiranya macam Viper tu buat sale khas untuk personal shopper saja. So macam kena tengok lah macam any kedai ataupun store yang diorang ada provide harga khas untuk personal shopper. And then also macam kita, kalau macam Dura, konsep Dura open tau. Macam firstly Dura bermula dengan IKEA. So Dura open dengan barang-barang IKEA lah. And everyone tahu barang-barang IKEA ni memang tak boleh nak tipu harga. Memang orang akan tahu. Orang akan pergi website, orang tahu barang apa yang offer, barang apa yang harga original, orang akan tahu. So macam kalau Dura dah buka membesar, Dura buat any barang yang tengah offer. Kalau macam Tesco, diorang punya furniture, home furnishing diorang tengah ada offer, Dura akan up dalam group. So memang servis kalau based on Dura is barang-barang yang murah. Tapi kalau Dura follow personal shopper lain, diorang ada yang certain ambil Bath and Body Works saja, ada yang ambil Victoria's Secret saja, ada yang ambil toys, mainan budak-budak macam comel kan. Diorang ada yang ambil Marks and Spencer. And kalau diorang lagi hebat lah, macam Dura ni baru beginner. Diorang punya trip memang seriously banyak gila. Macam bakul tu beratur. And tadi depan mata Dura sendiri, sekejap, ada orang ambil video depan mata tau. Orang ni personal shopper IKEA, dia orang Kuantan. Kuantan tak ada IKEA kan? And depan mata Dura, dia datang KL? Dia datang, dia tak, Tebrau, IKEA Tebrau. Mana video tu?
Diorang ni pun Tapi baru serius. balik. Dura dia pun sebenarnya baru balik dari IKEA ni ah. Bau IKEA. Oh, Lepas tu apa tadi nak sama. kata? Memang kalau macam personal shopper IKEA dekat negeri lain, diorang tadi diorang nampak dalam 30 troli yang besar tu lebih daripada IKEA tu. 30 kan? Yeah. Dalam 50, yes. Troli IKEA tu dalam 50 plus. Beratur, diorang rasa memang 110,000 tu jejak sale dia. Serius. Lepas tu macam diorang macam teka ni mesti personal shopper. Lepas tu tanya, personal shopper ke? Dari negeri mana? Kuantan. So macam tak pelik lah dia boleh ambil sebanyak tu. And Dura dah cakap masa turun lift tu Dura cakap dengan kakak Dura kat bawah ni mesti dia dah standby trailer. Bila lift tu buka memang betul ada trailer kat depan. Memang diorang terus susun dan terus masuk. Maksudnya diorang lagi power lah. Macam diorang ni relax je. Macam noob lagi. Kalau diorang ambil connect trailer kau balik memang banyak gila lah barang diorang. So macam kalau macam dekat Terengganu, Kelantan, diorang ada sewa kedai. And then barang-barang Alamak. Line slow pula. Line. Testing. Test. Dura. Siapa hilang Okay. Dia hilang dah lagi. Tengah seronok bercerita. Sekejap kita panggil dia balik. 50 troli korang. Okay. Sewa kedai jadi. Terengganu, Kelantan. Syami fokus. Tadi sangkut dekat Terengganu, Kelantan tu. Sewa kedai. Terengganu, Kelantan. Kalau macam diorang tapi bila diorang sewa kedai ni kita kena faham lah harga. Mungkin harga contoh macam mulik nama dia. Dia penyangkut IKEA tu macam famous lah. Semua orang tahu mulik tu. So macam benda tu maybe kalau kat IKEA RM29. Kalau guna personal shopper diorang mungkin lah macam 35. 35. Bakap lah. Tapi yes. Tapi contohlah Dura 35. Tapi bila dah sampai dekat personal shopper dekat Kelantan Terengganu tu mungkin dah jejak 45 sebab yelah diorang jauh kan. And also macam diorang boleh dapat kuasa monopoli sebab diorang je yang buka mini IKEA dekat sana. So kalau diorang charge higher price pun orang akan belilah. Macam tu. Sebab kalau tengok rate IKEA punya shipping lagi mahal. Memang mahal lah. Pandai diorang. Pandai. Kreatif lah, kreatif. Okay. So kita tahu tadi dia beli 50 troli kan. Tak tahu berapa orang yang escort kan. So macam tu lah, personal shopper ni dia ada niche dia tak? Macam mungkin tadi yang 50 troli tu dia punya fokus niche dia maybe perabot saja ataupun ada orang dia campur F&B ke makeup. Dia akan campur sebab tadi asalkan dia bawa produk IKEA sebumbung dengan IKEA dia orang boleh order. Macam tadi memang banyak gila. Dura ada record video. Tapi macam sayangnya Dura lupa nak ambil contact number dia. Kalau Dura ambil contact number dia mungkin Dura boleh network dengan dia lah. Tapi macam selalu lupa. Tapi tak apalah, maybe boleh cari kat Facebook ke apa kan. Dia personal shopper IKEA untuk Kuantan. Tapi serius korang, banyak gila. Hello? Dura? Dia hilang balik. Sekejap So siapa nak shopping 50 troli IKEA? Bukan kaleng-kaleng 50 troli IKEA. Tapi IKEA sini ada kes. Sekejap kita tunggu Dura balik, masuk balik. Dia line ni dia jealous pula. Orang tengah seronok berkongsi. Selalu IKEA ni kita famous meatball lah kan.
Sekejap kita tunggu personal shopper kita. Dia beli barang IKEA tapi dia lupa beli internet. Tak boleh masuk sekejap tak accept live. Oh. Dia ada tak ada. Sorry. Ni, siapa ni Okay. yang tanya soalan ada PS meatball IKEA tak? Ada, serius korang. Ada orang dekat KL ni, masa kita PKP, dia buat seorang-seorang je tau. Dia buat seorang-seorang. Mula-mula dia seorang je lah yang buat personal shopper IKEA untuk meatball sahaja. And then sampaikan disebabkan order terlalu banyak je lah sebab KL kan. Dia sampai perlu ambil 10 orang lagi untuk tolong dia handle dan jadi rider hantar-hantar kat rumah orang, which is sampaikan sebulan tu dia boleh dapat duit 30,000 ke? Yang penting nombor 3 lah. Rasa 30,000 tau. Maksudnya kan macam faham tak? Dikala orang tengah hilang pekerjaan, kita sebenarnya boleh cipta pekerjaan untuk diri kita dan orang lain sekali. Kalau macam Dura so far macam Dura mencipta pekerjaan sendiri je lah untuk dia sendiri. Tapi kalau macam let's say satu hari nanti Dura majukan, ya Allah amin. Dura kena hire orang, macam faham tak? Dura dah tak boleh nak gerak sendiri kan. Macam maybe Dura boleh tolong ambil order saja, yang tukang beli orang lain, yang tukang hantar ke rumah customer orang lain. So macam personal shopper ni sebenarnya membuka peluang pekerjaan kepada orang lain tau. Which is also kalau nak relate dengan ekonomi, dah mula cakap tak boleh. Kalau macam ekonomi, apa yang kita boleh tengok, unemployment rate kita boleh kaitkan dengan unemployment rate ni maksudnya kadar pengangguran. So kalau lagi nampak dia hilang lagi. Dura? Sekejap geng. Dia bila Dura tengah seronok bercerita, line tu datang. Sekejap Sekejap, tunggu dia orang masuk balik. Tak dapat masuk. Okay. Okay Sambung. Unemployment rate. IKEA sini ada kes. Dengar tak? Unemployment rate. okay. Dura sampai buat masuk 2. Patutlah. Decline. Sekejap je. Okay, dah okay dah. Okay, tadi unemployment rate kan? Okay, unemployment rate. Okay, kadar pengangguran and also in economy kalau kita nak relate kan. Dah okay sekarang? Okay, teruskan. In economy kalau macam kita nak tengok kekayaan sesebuah negara ataupun betapa sihatnya sesebuah ekonomi itu, kita kena tengok apabila consumption dia meningkat.
Maksudnya bila lagi banyak kita membeli, GDP negara kita akan meningkat. So bila kita compare GDP Malaysia, GDP Singapura, GDP US, siapa GDP tu yang tinggi, GDP tu bahasa Melayu kita panggil KDNK. Kadar keluaran dalam negara kasar. So lagi tinggi KDNK tu, maksudnya sesebuah negara tu lagi kaya. So macam kalau kita tengok sekarang COVID, macam talk pasal COVID pula kan. Kalau macam COVID sekarang ni, kita in ekonomi kita ada supply side dan demand side. So sekarang ni kalau kita tengok ekonomi, supply side sekarang tengah freeze. Which is kilang tak boleh nak berjalan, orang kena orang tak boleh kena work from home. So production kat kilang-kilang tu siapa yang nak jaga kilang? Operator semua kena kerja daripada rumah kan. Macam diorang terpaksa diberhentikan sekejap sebab PKP. So supply side tu berhentilah. So demand side tu adalah kita lah consumer, kita yang demand barang-barang kan. Okay, so peranan kita lah untuk tingkatkan ekonomi melalui consumption. Sebab tu kita tengok kerajaan dia bagi kita SINA, iSINA, kerajaan bagi kita VPN. iSINA, okay bersina tu. Kerajaan bagi kita a lot of money sebab dia nak kita boost dari segi demand side ni. Demand side ni yang membantu balik ekonomi sebab sebelah side tu tadi dah freeze, dah beku. Okay. Helikopter money. Yes, betul. Tabur. Okay. So, contoh lah tadi kita tengok tadi personal shopper ada yang beli 50 troli IKEA. Lepas tu yang jual meatball saja dah buat bagi kerja 10 rider boleh earn dalam 30,000. So adakah personal shopper ni dia akan bagi persaingan tak dekat dalam Move ke Grab yang ada apps tu lah? Untuk persaingan habis. Ira? Okay, dalam Move jelas tak sekarang? Okay. Dia hilang sekejap. Okay. Teruskan. Dengar tak suara? Dengar. Okay, dia sangkut balik. Ira? Dia hilang lagi. Sekejap. Satu soalan, satu request. So korang kalau ada soalan, boleh je tulis kat komen. InsyaAllah nanti kita jawab lah. Okay, dah okay Tadi rasa bukan kena pindah telco ni, kena pindah rumah sekali. Okay, tadi apa Lala Move kan? Okay, berkenaan dengan Lala Move tu. Dengan Lala Move tu tadi, Dura rasa macam kalau kita tengok kan, Dura rasa Lala Move dengan personal shopper ni kan dia macam lain tau. Sebab Lala Move ni adalah perkhidmatan untuk courier, penghantaran, macam penghantaran. Tapi kalau personal shopper ni, dia buat daripada A sampai Z. Dia ambil order, dia yang beli barang and then dia hantar. Tapi kalau Lala Move tu, dia tinggal order tu semua dia dekat dalam apps. Dia hanya ambil dan hantar sahaja. So Dura rasa so far personal shopper ni, kalau kita tengok industri personal shopper ni, dia belum nak berkembang lagi tau. Dia macam baru, kita boleh nampak slow-slow macam orang baru start nak masuk personal shopper kan. Tapi dia rasa one time nanti mesti akan ada punya website macam Shopee tu. Even Shopee pun personal shopper, orang boleh masuk Shopee tau. Kalau dekat Shopee tu dia ada macam pre-order. Dalam masa within 7 hari, seller kena dapatkan barang tu. Which is sebenarnya boleh je nak tembus pasaran Shopee sebenarnya. Tapi macam Dura tak berani lagi sebab sekarang tengah semester kan. So macam Dura rasa untuk persaingan tu mungkin as now persaingan tu belum sengit lagi. Dengan Lala Move, dengan Grab, penghantaran. Jadi sangkut. Yura? Ni betul-betul kena pindah rumah ni.
Sekarang okey tak? Okay, dengar suara. Betul-betul kena pindah rumah ni. Sekarang dah okey? Nah, suara dengar, gambar tak ada. Okay. Seterusnya. Apa ni? Alia pindah ke IKEA terus. Okay, teruskan. Tadi rasanya dah selesai kot. Maksudnya sekarang ni as for now, persaingan antara Dura, antara personal shopper dengan Lalamove tu insya-Allah belum sengit lagi. Tapi akan sengit. Dura percaya dia akan sengit. Tapi as for now tak lagi. Sebab bagi Don nampak personal shopper ni adalah niche yang untouched lagi lah. Apa term lah? Dia bukan untouched lah. Yang dia belum orang usik lagi lah. So in future maybe akan ada one stop apps macam Grab, Lalamove ni. So adalah peluang yang terbaik lah untuk personal shopper in future. Yura? Hilang lagi ke? Okay. Muncul balik. Nampak tak? Nampak. Okay. Okay. So untuk personal shopper ni, dia ada macam peralatan ke macam ya, kalau kita nak buat baking mungkin kita perlukan oven. So kalau personal shopper ni apa dia punya alat, maybe selain modal apa yang diperlukan? Dua rasa personal shopper ni apa yang kita perlukan hanyalah tenaga. Kita kena ada handphone lah, wajib kan, handphone. Which is kita nak order tu semua. Dia paling berkesan, kejap ada orang berus. Awak nanti berus. Dia kalau nak the best peralatan yang kita kena ada, kalau diorang tengok personal shopper lain dekat IG, diorang guna channel Telegram. Which is dekat channel Telegram tu ramailah orang akan masuk. Tapi kalau dekat WhatsApp ni kan macam limited sikit. Tapi Dura so far dengar guna WhatsApp. Tapi Dura rasa macam Dura kena juga berganjak ke Telegram. Telegram, yes. Lepas tu macam second kita kena ada kereta. And then bonus kalau ada kereta yang besar 4x4 ke, sebab dia akan help untuk kita nak beli barang yang besar lah. Tapi macam so far barang-barang diorang kan macam baru beginner lagi. So barang-barang order tu macam ada je yang IKEA kan macam nice packing kan. Macam ada je orang beli katil tapi macam disebabkan IKEA punya packing tu macam nice, macam cantik, yes, so dia muat. Macam kita boleh turun seat belakang, so dia jadi muat lah. So macam apa lagi yang peralatan kita perlukan, Dora rasa tu je lah. And also kita kena, kalau boleh Dora suka kita ada buku nota, which is kita take note sendiri barang-barang apa yang orang nak, kita list down kan. Sebab kalau kita berharap pada handphone saja, nanti macam bila customer baru masuk, dia jadi check tu dah ke bawah-bawah, dia jadi macam dah bercelaru tau. And also lagi satu peralatan yang sangat membantu adalah WhatsApp Business. WhatsApp Business ni kita boleh label kan, macam new customer, new order, order pending payment. So itu pun membantu juga untuk bukan personal shopper sajalah, untuk siapa-siapa yang buat business. Yes, WhatsApp Business tu korang kena install. So kalau korang nak belajar pasal WhatsApp Business, boleh PM Durek free je ajar, okay? Okay. Ni kita ada apa? Azhar ni, Dura Army. Ada Army macam BTS. Apa tu? Dura Army. Okay. So untuk orang contoh maybe audience kita ni ada yang berminat lah dengan personal shopper. So dekat mana ataupun macam mana nak start personal shopper ni? Kalau Dura kan, Dura bermula dengan create WhatsApp group. Macam tadi Dura cakap, WhatsApp group Dura hanya ada ibu dan kakak saja. Dan berkembang, jadilah sampai sekarang dah 100. Tapi aim Dura macam nak buka Telegram channel kot. First, kalau korang nak buka, macam korang kena ada passion lah. First kena ada passion. Macam adakah korang seorang yang suka berjalan,
Adakah korang seorang yang suka, adakah korang seorang yang alert barang-barang murah? Offer. Ikutlah macam biasa personal shopper dia akan belikan barang-barang yang offer, macam Bath and Body Works yang offer. Apa lagi? Victoria's The Secret. body shop, dia akan ambil body shop yang offer. Dia orang akan kejar benda-benda yang offer lah, sebab kalau benda tu tak offer, biasa benda yang tak offer orang order je, tapi macam sikit berbanding dengan benda yang offer. So macam kena prepare barang, macam kena alert lah. Kalau macam Dura subscribe newsletter Guardian. So macam setiap kali Guardian ada buat offer, dia akan masuk kat email Dura. So Dura akan alert. Macam sekarang Guardian tengah ada 50% untuk all hair care. So macam Dengar tu. Dura dengar, siapa yang tu disebabkan ni ekonomi suka murah-murah, siapa yang nak cari shampoo ke, conditioner ke, hair serum ke, sekarang Guardian buat 50%. Lepas tu and then kalau macam Dura akan up dalam group lah. Macam sekarang ni tengah ada offer apa dekat dalam group macam tu. Okay, so so that passion lah, betul lah passion. Ada orang dia jalan-jalan keluar duit, tapi personal shopper ni jalan-jalan duit masuk. So passion kena ada. Betul. Okay, so macam tadi Dura dah share dah macam mana yang orang jual meatball tu dia boleh upah rider kan. So selain tu agak-agak macam mana personal shopper ni boleh wujudkan peluang pekerjaan lah, especially waktu COVID lah. Sebab mungkin orang dah malas keluar rumah kan. So maybe time ni lah personal shopper nak tumbuh macam cendawan kan. So Betul, dia macam kena ambil kesempatan. Macam sekarang ni kita tahu kan semua orang duduk rumah, orang takut nak keluar rumah, and also macam even dia contohlah sekarang tak COVID pun, kita kena faham macam ramai suri rumah, macam diorang tak ada lesen kereta, diorang tak memandu, ataupun diorang ada anak kecil, jadi diorang tak boleh nak keluar. So macam kita lah yang kita kena ambil peluang tu, sebab macam diorang tak ingat siapa dia macam ahli perniagaan Jack Ma ke, dia macam cakap orang yang berjaya ni adalah orang yang nampak opportunity dan dia grab. Sebab macam kita dah nampak dah opportunity tu tapi kita tak grab. Tapi macam let's say lah contoh ada orang kaya yang modal dia banyak, dia nampak opportunity tu and dia grab. So dia lah akan maju. Siapa yang nampak opportunity and dia grab, dia yang akan maju. So macam peluang pekerjaan tu lagi, macam so far Dura macam minta tolong kakak. So macam kalau kita translatekan kepada dunia ekonomi kan, macam kita ibarat macam Dura hire kakak untuk bekerja dengan Dura. Faham tak? So macam itu baru skill yang kecil lah. Dura ni sangatlah noob, sangatlah beginner sangat. Tapi kalau tengok personal shopper lain, macam tadi kan, yang IKEA yang 50 troli tu, okay, dia hire lori besar kan. So lori besar tu perlukan driver, betul tak? So kita dah buka satu peluang pekerjaan dekat seorang driver tu. And then yes, jadi macam nampak tak rangkaian dia. So macam bila driver tu lori bergerak, lori kena perlukan minyak. So bila kita perlukan minyak, petrol station pun kita membantu, faham tak? Dia macam daripada sekecil-kecil benda tu sebenarnya, yes, dia macam supply chain dia, macam kita boleh nampak perkaitan dia sebenarnya. So siapa yang ada soalan boleh je tanya, nanti kita akan jawab dalam Q&A lah. So sekarang ni kita dah ada few question. So Don upkan soalan tu. Boleh nampak tak soalan tu? Yang pandai Syami, personal shopper ambil untung dekat mana? Markup tambah upah ataupun markup ke ataupun upah saja? Nampak ke soalan? Okay, dengar soalan. Dura? Oh, dia hang. Sekejap gang. So siapa ada soalan, just tanya je dekat question sticker tu. Nanti kita akan upkan. So kita akan jawab lah. Dia hilang sekejap Okay. Nampak tak soalan, Dura? Okay, sekejap. Personal shopper ambil untung dekat mana? Markup plus upah ke?
Betul. Kalau macam barang IKEA, kita tak boleh damakan harga tu sebab customer memang tahu dah harga tu sebab dia ada dekat website kan. So macam kalau macam bijak, tapi Dura tak berapa suka lah guna cara ni. Kalau macam bijak, kita cari barang yang offer tapi kita charge dekat customer harga original. Tapi kalau Dura personally, Dura nakkan customer dapat barang yang murah sebab Dura memang orang yang nak barang murah, faham tak? So Dura akan make sure customer Dura pun dapat barang yang murah. So kalau macam, okay itu first lah. Kalau macam nak untung lebih, korang kena pandai cari promotion tapi korang charge customer harga original. Tapi kalau customer tu jenis yang alert, dia akan tahu, harga, contohlah harga kotak kasut ni, saya tengok dekat Tesco RM3 je, kenapa awak charge saya harga asal? Itu akan kantoi lah. Tapi macam first kalau korang nak ambil untung dekat harga barang offer macam tu boleh. Second, ambil barang dekat service charge. Sebab kita ni personal shopper, dia kena faham kita ada dua service charge. Pertama service charge beli ya kan, lepas tu bawa pergi kereta, itu adalah service charge untuk tenaga kita. And service charge hantarkan tu is kos minyak lah. Kos minyak ataupun kalau kita masuk tol, Masuk lah. Hilang balik. Dura? Ya. So, siapa ada soalan boleh tanya je dekat question. Nanti kita akan upkan lah. hello, dengar ke? Dengar. Personal shopper akan tapau market. Tapau? Bukan. Tapau market sekitar je atau boleh post barang-barang untuk customer jauh? Tapau tu maksudnya ambil macam bungkus. Dia macam conquer lah. Boleh lah. Boleh. Dia dulu boleh. Kalau Dura open untuk customer yang jauh, Dura akan postage and postage customer akan tanggung. And Dura akan guna JNT sebab so far JNT yang paling dekat dengan rumah sebab kita macam tak nak include extra cost kan kalau pergi postage yang jauh. So Dura akan post dekat customer guna JNT. And also siapa yang berbisnes, siapa antara viewers ni yang buat bisnes, kalau korang nak tahu macam mana proses JNT yang macam key in daripada rumah and then nanti kita drop, and also JNT VIP and whatever tu, korang boleh PM Dura. Nanti Dura boleh tolong ajar A sampai Z percuma. Wow, nak dengar tu. Korang jangan lupa follow Dura Follow dulu. So korang kalau ada soalan boleh tanya je. So kita ada dalam 10 minit. So let's say kita punya audience ni nak tahu lebih pasal shopper. So, macam mana nak follow Dura ataupun diorang perlukan servis Dura, macam mana nak contact? Boleh promote sikit. Personal shopper Dura ni first korang boleh tengok dekat IG ps.durae. PS Dura. Sorry, PS? PS Dura. PS, sekejap Dura type. Ada dot kan? PS dot Dura. Okay, dah jumpa dah. Yeah. Okay, tu IG, tu IG personal shopper Dura. Tapi kan macam Dura personally, kalau macam korang nak tanya apa-apa pasal e-commerce lah, especially kalau korang nak tahu pasal ekonomi ke, okay tu semua boleh. Kalau macam korang nak, yes, betul Syami, semua, betul. Macam Dura jenis yang tak kena ilmu. Kalau korang nak sama-sama personal shopper dengan Dura pun boleh. Marilah kita sama-sama. Sebab macam for me, kalau dalam bisnes ni memang ada competition. Tapi macam Dura, kalau bab-bab nak berkongsi benda yang baik, macam JNT VIP ke, nak kongsi cerita pasal, boleh. Macam boleh je. Macam okey je. Dura tak kedekut pun nak kongsi. Boleh je. Ajak sampai saya risau. Kalau IG yang ke arah ekonomi Dura is IG yang Dura pakai sekarang ni. Ini yang macam economic punya IG lah.
Kalau yang business dekat PM boleh. Tapi kalau korang nak tengok rancak lagi Dura personal shopper dekat WhatsApp sebenarnya. So kalau korang interested, nanti korang DM dekat IG, minta nombor telefon, nanti berhasil. Minta nombor telefon dekat IG, nombor dekat WhatsApp. Bukan untuk minta nombor untuk lain. Oh, dan follow. Dah dapat follower. Wah, tahniah Hazirah Nur. Nanti boleh order tambah. dengan personal shopper boleh. Guardian ada 60%. Guardian tengah 60% sekarang. Okay, so, Nak tips PM, boleh? Boleh awak nanti PM IG, PM di mana nanti kita reply. so untuk Don, Don akan just nak cakap siapa yang nak tahu belajar tentang financial ke, takaful ke, ASB saving semua, boleh je follow IG ni. Dan korang mencari popcorn, nak tengok Netflix kat rumah, follow je IG di Manisan. Okay. And then untuk Sembang Santai Don ni, untuk siapa yang audience baru masuk dan mungkin tak tahu, so Sembang Santai Don ni adalah satu rancangan IG live from saya sendiri, Don, di setiap hari Jumaat malam, di mana saya akan bawa lah different guest dengan different tajuk. So macam minggu ni saya buat special edition, saya buat 2 IG live. So pada pukul 8.30 tadi kita dah buat IG live tentang teknik IG marketing. So macam sekarang tajuk kita personal shopper, peluang pekerjaan. Jadi minggu depan dah masuk Februari, saya sudah dah sama juga. Saya dah standby lah saya punya guest dengan tajuk dia. So standby lah, follow je IG ni. Dan setiap minggu kita akan buat IG live ni lah. Jadi janji memberi manfaat. Okay. Dia punya tagline bukan sekadar sembang. Okay, so kita ada lagi masa dalam 6 minit. Kita ada lagi soalan. Diorang nak share anything tentang personal shopper? Mungkin personal shopper ataupun bagaimana personal shopper waktu COVID ke? Suara jelas tak? Suara dah jelas tak? Dia start. Okay, sekarang okay. Sekarang dah okay? Okay. Okay, kalau macam bercakap tentang personal shopper ni pun one of business kan. Kalau macam Dura bercakap tentang business, Dura sangat tak suka kalau macam kita ada perasaan iri hati bila kawan kita lagi maju daripada kita. Sebab Dura rasa benda tu is not good. Macam kita patut bangga dan kita patut happy bila kawan-kawan kita dapat kejayaan baru. Macam Dura kan. Dura jual face mask. Face mask Dura sangat murah. Orang Dura sebab jual face mask murah sangat. Tapi Dura macam pakai face mask Dura tu terus dia punya WhatsApp status kan. And ada masyarakat tu nampak dia dah beli kereta baru. And macam nampak progress dia join Rachel, Dr. Azlan Osman punya kelas. Macam kita rasa happy tau. Macam tu tak macam happy je kalau kita maju tak. Walaupun dia lagi maju daripada kita, macam kita kena bertenang relax sebab dalam bisnes ni kita saya rezeki tu Allah tentukan. Kalau macam customer yang ada 10, Allah dah tentukan berapa daripada 10 yang pergi dekat kita, berapa yang daripada 10 ni akan pergi dekat kawan kita. So macam kalau kita berbisnes ni satu, jangan iri hati. Kalau member lagi maju daripada kita, jangan iri hati. Raihkan kejayaan dia. Macam suka lah macam congrats dia lah. Kalau dia itu macam tu lah dalam bisnes ni. Jangan iri hati pada rezeki orang. Sebab rezeki tu Allah yang punya. Yes, betul. Ini salah satu isu juga lah antara bisnes Melayu ni, dengki kan. Banyak agak berlaku. Betul. Okay, so kalau orang nak buat personal shopper lah, mungkin macam tadi Hazirah kan, dia dah macam dah berminat nak buat personal shopper, diorang rasa ataupun diorang mungkin pernah nampak kot, personal shopper ni sesuai untuk, ada ke orang buat full time? So macam sesuai part time ke ataupun full time ataupun free time? Rasanya kalau full time pun boleh dapat duit. Sebab kan serius personal shopper, kalau macam apa yang Dura dah nampak cara nak buat personal shopper. Kalau macam website yang kita boleh access kan, kita boleh nampak kalau kita order and then kita nampak berapa shipping fee tu kan. Kalau macam kita nak bijak, tapi kena rajin lah. Macam contohlah IKEA kan, ada customer nak beli satu perabot. So apa yang Dura buat, Dura akan search
IKEA and diorang akan set daripada alamat IKEA tu pergi ke alamat rumah customer. Tapi macam alamat rumah customer tu tak perlu exact point. Macam contohlah dia duduk dekat Bandar Kinrara. Okay, just type dekat area Bandar Kinrara. So kita tengok berapa IKEA charge. Okay, contoh IKEA charge untuk hantar satu perabot tu RM100. So kita ambil 70% ataupun 80% daripada apa yang IKEA charge kita. Faham tak? So kita screenshot gambar, kita cakap dengan customer. Kalau akak beli dengan IKEA direct, harga service charge dia plus shipping RM100. Tapi kalau dengan kita ambil RM70 je. So macam customer tu akan lagi rasa macam, oh jimat. Itu pun antara salah satu tips dulu lah. Tapi kalau macam barang-barang lain yang macam kita tak ada website khas macam IKEA tu, kita macam kalau ada orang dia charge 1 kilometer 50 sen macam tu. Tapi kalau diorang so far, diorang ikut hati dan perasaan. Diorang akan ikut hati dan perasaan, macam diorang akan tengok customer. Kalau macam customer tu dia tinggal macam kawasan kampung sikit, macam kita tahu kan dia tak berapa nak, dia tak keluar rumah, dia tak cari kenderaan. So macam diorang akan charge rendah sikit. Diorang tak suka macam nak charge, tak boleh lah nak ambil keuntungan. Macam untuk orang yang susah ni, jangan kita ambil kesempatan lah dekat dia. Macam berpada-pada lah nak charge tu. And then kalau macam, kita tengok lah, kita baca lah customer tu. Kalau macam customer tu regulated customer, jangan macam hari ni bagi harga tinggi, esok rendah. Macam kita kena make sure harga dia macam stagnan lah, macam lebih kurang je dengan sebelum-sebelum ni. Tapi kalau macam untuk harga kita nak ambil service charge tu mahal, sebab kan contoh tiba-tiba kita belikan, dia nak minta kita beli barang 2-3 kali. Kita cakap, apa hari ni beli atau barang banyak jadi service charge kita tinggi sikit. Kena explain dekat customer, kena explain. Kalau tak tidak akan rasa macam, budak ni, macam aku selalu order, banyak pula, tinggi pula charge dia nak ambil. Kita sebelum customer bising macam tu, kita kena order. Kita kena explain. Macam tu. Sama juga, personal shopper pun satu bisnes sebenarnya. Dia adalah freelance lah kiranya. So kalau siapa nak jadi personal shopper, trust pun benda yang sama je macam bisnes. Kita perlukan trust customer kita. So kita ada last 1 minit. So kita akan end lah live ni. So saya ingin ucapkan terima kasih kepada personal shopper Dora kerana sudi jadi invited guest saya. Dan tak lupa juga kepada semua audience dan join kita punya IG live malam ni. So kita berjumpa lagi pada Jumaat depan dengan Sembang Santai Don dengan topik lain, guest lain, insyaAllah. So itu saja. Terima kasih semua dan stay safe, stay ikut SOP Assalamualaikum dan jangan lupa follow PS Dora IG. Thank you. Selamat malam. Selamat berhujung minggu. Selamat shopping